أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا له مقرنين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونجنا من القوم الظالمين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia rahmatnya diberi kita kesihatan, kelapangan dan dapat kita menyempurnakan dan memenuhi tuntutan agama, tuntutan Allah, tuntutan Islam yang menjadi asas utama kehidupan kita. Kerana hidup kita tidak lain hidup kerana Allah. Dan hidup yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjanakan hidup kita ini sebagai hamba-Nya. Oleh kerana itu, kewajipan dan tuntutan yang utama, paling mulia, paling baik ialah tuntutan supaya kita mengesahkan Allah, tidak menyentuhinya. Mengesahkan Allah, tidak menyamakannya dengan yang lain. Ini satu tuntutan yang dituntut kepada para nabinya dan rasul-rasulnya, dan tuntutan inilah yang menjadi asas utama seruan dakwah, panggilan, ajakan para rasul yang diutuskan oleh Allah setiap masa, setiap zaman, setiap umat yang telah lalu daripada kita. Sejak daripada umat Nabi Nuh alaihi salam menyeru, mengajak manusia menyembah Allah, jangan menyekutuinya. Sampai kepada titisan nabi-nabi, turunan nabi-nabi, semuanya tidak lain utusan yang pertama dan mula-mula ialah supaya mengabdikan diri, menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah kita nak ambil faham di atas setiap individu muslim, supaya kita tidak tersasul dan tidak tersalah dalam hidup kita. Kerana hidup sekali saja. Hidup ni sekali saja. Kalau silap, silaplah. Kita kena betul setiap masa, setiap hari dan setiap ketika. Apa yang kita nak betulkan ialah seruan yang kita perlu tahu, seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu da'watul Islam. Da'watul Islam al-kiramah, dakwah Islam yang mulia, yang menjadi kekasih kita, sayang kita kepadanya. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan sebagai satu wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi wasiat jadi wasiat kita semua. Di dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum
Katakanlah olehmu wahai Muhammad, ajaklah mereka, panggillah mereka semua, mereka ni daripada kalangan Arab, Ajam, dunia ni, kata ada timur, barat, selatan, utara, antara manusia umat Nabi Muhammad ni seluruh bangsa dan juga warna kulit, kerana dia menjadi umat Nabi semuanya. Ta'alau, marilah kamu semua. Atlu ma harrama rabbukum, aku baca kepada kamu apa yang telah diharamkan oleh Tuhanmu. Yang diharamkan yang diharam di sini artinya Allah hormati, tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan. Alaikum, atas kamu, iaitu alla tusyriku bi syai'ah, supaya kamu tidak menyembah, tidak menyekutui aku dengan yang lain. Inilah satu perintah Allah, supaya kita jangan sekutu Allah itu dengan sesuatu. Inilah pertama-tamanya sekutu ni, mana kita nak kena faham apa makna sekutu. Mana menyamakan Allah dengan selainnya. Dalam apa saja jua, dalam apa jua. Dalam segi ibadah, dalam segi amalan hidup, dalam segi apa saja kita nak kena utamakan Allah lebih besar, Allah lebih mulia Allah daripada segala-galanya. Inilah tauhid dia bagi. Tauhid ni mengasaskan Allah, mengutamakan Allah di atas apa saja. Allah lebih semuanya. Kasih pada Allah lebih daripada yang lain, cinta pada Allah lebih daripada yang lain, takut pada Allah lebih daripada yang lain, mulia Allah lebih daripada segala-galanya. Maka inilah satu daripada tuntutan utama yang perlu kita faham. Tengok hadis Muaz bin Jabal, bagaimana ketika mana Muaz bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari, satu ketika. Dalam hadis itu menyebut bahawa Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, kata Muaz kata kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himari, adalah aku berbonceng di atas ekor himar sama Rasulullah, dan duduk belakang Rasulullah atas ekor himar besar ni. Himar kecil tu ada himar besar ni. Keledai kecil tu, keledai kecil lah. Yang besar sikit sama besar kuda himar ni. Jadi Rasulullah bersama dengan Muaz. Muaz di belakang Rasulullah. Lalu Rasulullah menyatakan, faqala li, bersabda Rasulullah kepada aku. Rasulullah kata kat aku, Rasulullah panggil aku, dia kata, ya Muaz, wahai Muaz, atadri ma haqqullahu 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Atadri, adakah kamu tahu, adakah kamu dapati, masa malangnya dapati, kamu boleh tahu tak, boleh faham tak, boleh ada tak dalam diri kamu, ada tak pada kamu, apa dia ma haqqullah, apa dia hak Allah. Ni hak Allah ni atas kita, alal ibad, atas hamba-Nya. Hak Allah atas hamba-Nya. Hak Allah atas hamba ni artinya kewajipan, satu macam kewajipan bagi hak yang Allah bagi pada hamba-Nya, yang Allah letak kepada hamba-Nya. Dan juga wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan begitu juga hak hamba terhadap Allah. Allah dan Allah dengan hamba, hamba dengan Allah. Ada hak. Mana kita tak boleh putus dengan Allah. Tak boleh putus dalam masa mana sekalipun, kita tak boleh putus dengan Allah. Kalau kita putus dengan Allah, tak ada hubungan dengan Allah, siaplah kita. Maknanya sesesatlah. Artinya jauhlah kita dengan bahagia, jauhlah kita dengan selamat. Maka sebab itu kita ada hak. Allah ada hak atas kita, kita ada hak atas Allah. Apa dia? Jadi 3 kali Rasulullah panggil ya Muaz. Muaz diam. Mula-mula lepas tu dia jawab labbaik. Dia jawab dengan selu. Muaz jawab labbaik, aku sambut seruanmu ya Rasulullah. Aku sahut panggilanmu ya Rasulullah. Maka baru Rasulullah tanya, ya Muaz, tahu tak kamu ada tak dalam diri kamu, dapat tidak dalam diri kamu ni hak Allah terhadap hamba, hak hamba terhadap Allah. Maka jawab Muaz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Muaz dia tak jawab, aku tak tahu. Dia tak jawab macam tu. Dengan Rasulullah satu kesopanan. Kita nak jawab dengan guru kita, apa kata, saya kurang periksa, saya kurang tahu.
Dia kata, tak tahu. Itu satu daripada bentuk jawapan tu. Jawapan Mu'ad, war Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu apa yang disoal di Rasulullah tadi. Hak Allah, hak hamba apa dia? Allah dan Rasul lah yang tahu. Oleh itu kata Rasulullah, qala, bersabda Rasulullah, haqqullahu 'alal 'ibad, hak Allah terhadap hamba, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba, bahawa Allah tu ialah Tuhan yang disembah, bahawa mereka sembah dia. Ini kewajipan hamba semua ni terhadap Allah, kena sembah Allah, jangan menyengutui Allah itu dengan sesuatu. Ini satu tuntutan yang tiap-tiap diri kita sembah Allah, ibadah pada Allah, tunduk taat perintah Allah. Ini tanggungjawab kita. Tiap-tiap diri manusia, laki-laki perempuan, bila dah akhir balik taklif, ada hukum atasnya, maka berkewajipan dan bertanggungjawablah bahawa dia beribadah kepada Allah semata-mata. Tak boleh ibadah pada selain Allah. Dan dalam ibadah itu tidak diletakkan sekutu, syarikat, persamaan, atau menyerupai Allah itu dengan sesuatu. Allah tak boleh sama dengan sesuatu. Kekuasaan Allah, tidak ada kekuasaan lebih kepadanya dan sama dengannya. Ketinggian, kebesaran, keagungan, semua itu tidak ada pada yang lain, hanya pada Allah. Ini kita nak. Ini kewajipan hamba, kenalah ibadah pada Allah, tidak mengikuti Allah. Itu hak Allah. Hak Allah bagi Allah. Kita kena tanggungjawab hak Allah. Kita kena fikir hak Allah. Kena sembah Allah, tak boleh sembah yang lain. Ibadah pada Allah, tak boleh ibadah pada yang lain. Nanti kita akan terang ibadah apa artinya, apa pula. Dan hak hamba pula. Ni jawab yang kedua. Ni pertama tadi, hak Allah terhadap hamba. Hak hamba terhadap Allah, wa haqqul ibadi 'ala Allah. Ni dengar ayat kedua. Hak hamba terhadap Allah, bahawa Allah tu alla yu'azziba man la yusyriku bi syai'a. Bahawa Allah tidak azab, tidak menyeksakan siapa saja yang tidak menyekutuinya dengan sesuatu. Ini tetap bagi Allah. Allah tak seksa, Allah tak bunuh neraka. Allah tak bagi azab orang yang tidak menyekutui Allah. Satu ya. Tak sekutu dengan Allah, tak syirik pada Allah, dia takkan diseksa. Ini sebagai tanggungjawab mananya. Hak Allah terhadap hamba. Hak hamba terhadap Allah. Hamba boleh tuntut Allah. Kalau Allah seksa, mana Allah zalim. Kata Allah zalim. Tidak lagi. Allah tidak menzalimi hambanya. Bila hambanya beribadah kepada Allah, tidak menyemutuinya, maka Allah tidak menyiksanya. Senang hati. Ketika itu Muaz kata, qultu, kata aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, apakah aku boleh beritahu berita gembira ni kepada manusia? Muaz tadi tak nak sampai nak beritahu ke orang lain. Boleh tak saya nak habaq orang semua ni, ya Rasulullah? Gembira lah ni. Ni satu berita gembira yang tak sekutu dengan Allah, tetap masuk syurga. Seolah-olah tak nak kena buat apa dah. Jangan sekutu aja. Macam satu tu ya. Jangan sekutu dengan Allah, satu tu aja. Maka jawab Rasulullah, la, jangan. La tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu beritakan gembira ini kepada mereka. Siapa saja jangan beritahu. Nanti mereka akan menyerah gitu saja. Artinya mereka bertuhan dengan Allah, mereka duduk nanti tunggu mati ya. Tak mau makan, tak mau tidur, tak mau minum, nak serah pada Allah, nak tunduk pada Allah, tak mau buat apa dah, aku nak masuk syurga. Nanti orang buat lagu tu, orang tak faham. Sebab ni baru keluar kata-kata ni. Dia amalan tidak mensyirik ni apa artinya? Kena luah lagi. Kena faham lagi luah. Artinya bila kita sebut beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, tidak boleh sekutu Allah itu dengan sesuatu. Bermaknanya segala urusan hidup kita, makan, minum, berjalan, bergerak, bekerja, ni semua dia kena jauhi daripada sekutu-sekutu ataupun jauhi daripada larangan-larangan Allah. Inilah tidak sekutu dengan Allah. Artinya kalau kita tunduk pada yang lain, inilah pati. Inilah selalunya kita ni kadang-kadang tunduk pada nafsu kita, ikut nafsu daripada apa? Daripada hukum Allah, ikut hukum nafsu. Itu dah syirik dah. Dah tak ikut perintah Allah, dah tak sembah Allah dah panggil. Ni nak faham apa tu?
Tak boleh serah diri terus tu. Tak boleh kita serah terus. Jadi kalau habaq orang kata, oh tidak, orang tak sekutu dengan Allah, tak masuk syurga. Tak payah kena buat apa. Tak payah buat apa, satu tu ya, jangan sekutu ya Allah sangat tu ya. Memang betul tu. Tapi bagaimana kita tak boleh sekutu dengan Allah, kita kena buat kerja, kita kena cari makan, kita kena macam mana kita nak sekat perkara tu semua, nak hadang benda tu, nak jaga benda tu semua. Kita nak kena cari duit hidup, kita kena bela anak bini, kena ada keluarga, ada apa semua tu. Yang itulah kita kena ambil tahu bagaimana kita tak boleh sekutu dengan Allah ini. Supaya kita tidak masuk dalam benda yang dilarang oleh Allah. Perkara-perkara yang Allah larang itu semua tu. Sebab itulah bila sebut ayat tu bunyi dekah, bunyi pendek, bunyi mudah. Maknanya jangan kamu berita gembira ini kepada orang semua. Nanti orang tu akan menyerah diri. Pasal apa tu? Pasal dia tak ada faham lagi. Orang baru masuk Islam ni, bila kata oh jangan sekutu dengan Allah, dia tinggal segala sekutu. Dia tinggal sekutu Allah, dia tidak mau dah lain tak apa, dia tak mau dah makan minum, dia tak mau. Dia takut jadi sekutu. Sebab tu ada di antara sahabat-sahabat yang bila dengar hadis macam ni, mereka ni jauhkan diri daripada anak bini, jauh daripada kerja buat, jauh diri. Mana hidup dalam gua bertapa, duduk sengak dia. Takut nak buat sekutu, takut nak syirik pada Allah, duk ganti zikir. Itu salah, bukan macam tu. Nak serah diri itu bukan macam tu. Sebab itulah perlunya hadis ni dengar dulu dan kita belajar dulu apa makna sekutu dengan Allah. Sebab itulah ibadah kena kenal dulu. Ibadah arti ibadah apa yang disebut, kita sebut dah minggu sudah. Bahak ada baca dalam ni bagi terjemahan, tapi tak hurailah. Bila kita sebut ibadah tu, al-ibadah tu dia kata ismu jami', isim yang menyeluruh. Bagi setiap barang yang dikasihi oleh Allah dan diredanya. Bila kita buat apa benda yang kita buat kerana nak bagi Tuhan kasih, benda nak buat nak bagi Tuhan redha, itu namanya ibadah. Bacalah. Buat apa pun kerana nak cari kasih kita pada Allah, nak cari cinta pada Allah. Sembahyang, puasa ni hak Allah suka. Kita buat hak Allah suka. Dan buat hak Allah redha, itu namanya ibadah. Sebab tu hak Allah suka, Allah redha ni, kenalah. Kita redha kepada Allah, Allah redha kat kita. Kena dua-dua redha. Artinya kita buat dengan hati kita yang redha apa diperintah oleh Allah, dan Allah pun benar kita buat. Seperti sembahyang 5 waktu. Allah perintah kita 5 waktu. Tiap-tiap waktu ada masanya, ada waktunya, ada ketikanya. Dan tidak boleh lebih daripada tu. Kalau kita buat 6, lakar. Itu bukan ibadah lah. Jadi maknanya tiap-tiap ibadah itu tiap-tiap yang ada padanya perintah, yang ada padanya untuk mencari keredaan Allah dan untuk mendapat cinta kasih pada Allah. Kalau tidak, bukan ibadah. Seperti kita orang kafir sembah berhala. Berhala tu bukan redha Allah, redha Allah tak redha. Kita pergi sembah dia, Allah tak redha, Allah haramkan. Ataupun kita buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, kita anggap nak bagi Tuhan kasih kat kita. Itu semua tu. Kita buat perkara-perkara yang Tuhan marah, Tuhan murka, tujuan nak bagi Tuhan sayang. Itu bukan dia. Hanya kita saja nak bagi Tuhan suka. Tapi kita tak tengok Tuhan suka tak kat kita. Tuhan benar tak kita buat. Tapi kalau Tuhan suka apa kita buat, kita ikut perintah mana yang disuruh oleh Allah pada kita. Walaupun keliling batu seperti tawaf di Baitullah. Batu Baitullah tak ada apa rumah. Kita keliling tawaf kerana itu perintah. Dan itu contoh yang ditunjuk oleh Rasulullah, ditunjuk oleh Nabi Ibrahim sebelum lagi. Dan apa yang dibuat oleh Nabi-Nabi, oleh Rasul-Rasul ni diperintah oleh Allah. Bukan saja-saja ada-adakan. Bukan Nabi itu reka-reka kan. Nabi buat atas wahyu Allah. Itu nak kena faham. Ini kata ibadah. Bila kita melakukan ibadah, tujuan kita nak bagi Tuhan kasih, Tuhan redha, inilah tauhid. Inilah tauhid. Kalau kita buat ibadah tapi hak Tuhan tak redha, kita buat kerana kita nak buat.
Seperti orang sembah batu, sembah kayu, puja manusia, puja kubur, minta nombor ekor dia. Macam-macam lah kata. Bergantung pada Tok Bomo, Tok Nujum, harap Tok Nujum pandai, tahu. Padahal mereka tak tahu. Kita kata Tok Nujum pandai, dia tahu. Padahal itu kerja Allah tu. Untuk tahu segala perkara, itu kerja Allah. Itu sifat Allah. Kita samakan dengan Tok Nujum. Itu dia panggil syirik. Syirik-syirik ni mana sekutu, menyamakan. Bila kita pergi cari orang, tanya orang benda yang kita tak tahu, perkara tu perkara gaib, maka kita tanya orang benda-benda gaib, dia tak tahu, kita kata dia tahu, maka itu namanya syirik pada Allah. Itu dosa yang paling besar, kali tak ada dah dosa lebih pada tu. Ingat Nana, ini satu daripadanya yang kita nak jaga dalam hidup kita. Setakat tu saja zaman lah ni orang tak main hak tu. Ada benda lain lagi, benda lain yang kita kadang-kadang lalai dengan kesonokan ataupun kelarutan sampai tidak ada masa untuk kita nak berzikir pada Allah. Masa nak sebut nama Allah pun tak ada. Kalau dengan kerja yang kita buat yang melalaikan, itu juga boleh jatuh dalam syirik pada Allah. Walaupun tak syirik lagi, tapi akan jatuh syirik. Kerana bila kita utamakan lebih daripada Allah, seperti ayat Allah kata, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah Allah sebut wa minan nasi, dan setengah daripada manusia, di kalangan ada orang mereka jadikan yattakhidhu min dunillah, mereka ambil selain daripada Allah, jadikan selain daripada Allah andadan sebagai tandingan. Ni tandingan ni apa dia tandingan? Serupa dengan Allah. Macam mana Allah lah. Allah kita kena takut, kita pun nak tahu kita takut juga. Takut Allah macam mana kita takut Allah? Takut Allah buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Jauhkan diri kita daripada perkara yang haram. Dekatkan kita dengan apa yang diberitahu pada kita. Ambil pengajaran daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah, itu diwajibkan, ditutup kepada kita. Kita tak ambil di situ pelajaran, kita tak ambil daripada Quran dan hadis, itu salah jalan kita. Kita ambil benda-benda lain, kata-kata orang, ajaran daripada orang yang tidak ada dalil nas Quran dan hadis. Itu juga termasuk daripada yattakhidhu min dunillah andada, mengambil selain Allah sebagai tandingan. Seolah agak hukum manusia tu lebih baik daripada hukum Allah. Allah. Jadi semua tu masuk dalam tandingan. Kata-kata tandingan ni dalam bahasa Melayu kita kata tandingan, dalam bahasa Arab kata niddan. Niddun. Niddun. Anda dan tu jamak daripada niddun. Anda ni mana tandingan. Kalau niddun tu tandingan. Dalam ayat lain katakan Allah sebut pada kita, ya ayyuhan nas, hai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadahlah kamu, sembahlah olehmu akan Tuhan yang telah menjadikan kamu, langit-langit bumi ni, jadikan kamu. Ubada mana yang ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, dan orang yang telah menjadi kamu dan menjadikan orang sebelum kamu, bapak-bapak kita, nenek moyang kita, Tuhan jadikan. Dialah Tuhan yang menjadikan, sembahlah Tuhan tu. Ibadahlah pada Tuhan tu. Wa antum ta'lamun, sedang kamu tahu kita ni jadi daripada siapa yang jadi kita. Ini yang katakan, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa pelihara diri. Allazi ja'alakumul arda firasha, dia telah menjadi kamu bumi ni sebagai hamparan. Pak kita boleh berjalan, boleh buat rumah, boleh duduk, boleh bersonak, berseria semua. Allazi ja'alakumul arda firashan was samaa'a binaa'a, dan langit pula sebagai bumbung yang duduk di bawah langit, mengukuhkan kejap bumi duduk kita duduk ni. Was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'a, dan menurunkan dia daripada langit itu air yang menjadi sumber utama kehidupan ini. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menjadikan buah-buahan dan sebagai makanan. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bi minas samarati rizqan lakum, maka ia mengeluarkan daripada bumi yang dituruni hujan tadi
Yang di air turun atas bumi itu, lalu dikeluar bumi itu dengan pohon-pohonan, pokok-pokok, buah-buahan. Yang jadi sumber makanan, sumber rezeki hidup kita ini. Pada padi, gandum. Nah, semua tu daripada langit yang tu menurunkan hujan. Kalau langit tak turun hujan, tak ada. Ini wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrija bihi minas samarati rizqan lakum, menjadi rezeki buat kamu. Apa yang tumbuh ni buah-buahan, biji-bijian jadi rezeki bagi kamu. Ini Allah. Allah tunjuk kat kita dulu. Fala taj'alu, ini dia Allah sedang nak ingat kita. Fala taj'alu, oleh kerana itu jangan kamu jadikan lillahi, bagi Allah itu anda dan sebagai tanding-tandingan. Kata waktu sebab ni sebab ni. Allah semua yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuh tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian yang menjadi sumber makanan rezeki bagi hamba ni, semua daripada Allah. Tak ada siapa yang boleh adakan benda tu. Jangan kita sabak dewa ni. Kan orang dulu percaya macam-macam. Kalau padi tak menjadi, ni dewa murka. Dewa hujan tak mau bagi hujan, dewa. Ini kepercayaan yang tidak masuk dalam ajaran yang dibawa oleh Islam. Ini kita nak bersihkan ni lah dalam jiwa manusia ni. Kadang-kadang timbul di hati kepercayaan yang bukan-bukan. Kenapa tu? Kerana kejahilan. Kenapa tu? Kebodohan. Kenapa tu? Kerana tak ada ilmu. Dan tidak ambil daripada sumber yang sebenar. Sumber sebenarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Quran sebagai sumber sebenar, hadis sebagai sumber tafsiran, menghuraikan ayat-ayat Quran. Hadis tu dia hurai. Hadis beritahu kat kita tentang ayat ini, menceritakan, beritahu pada kita bahawa Allah ukit kejadian dia ni. Langit dia jadi, bumi dia jadi, manusia dia jadi, apa semua jadi. Oleh itu jangan kamu tandingkan Allah dengan sesuatu. Oleh kerana semua hak Allah, Allah jadi kita, Allah turun hujan kat kita, Allah bagi makan minum kita. Nah, dengan sebab Allah lah turunkan hujan, bila ada tumbuh-tumbuhan, makanan, buah-buahan, biji-bijian. Kalau Allah tarik hujan saja habis. Nah, hujan saja. Jangan tarik lain, tarik hujan, jangan turun hujan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kering habis. Manusia tidak ada makanan, tidak ada rezeki lagi. Siapa nak adakan rezeki? Siapa yang boleh adakan rezeki? Siapa boleh menumbuhkan tumbuhan tanpa air hujan, tanpa ada basah bumi? Maka sebab itu kata Allah, fala taj'alu, oleh itu, kata fa tu maka atau oleh itu, yang demikian itu, la taj'alu, jangan sekali-kali kamu jadikan lillahi, bagi Allah itu andad, iaitulah tanding-tandingan, buat tandingan Allah, tandingan dewa. Dewa tak bagi turun hujan. Ada orang sebut gitu, mana tu orang kafir lah. Tapi kita nak beritahu, kata ada di antara orang kita pun juga yang tak belajar ilmu tauhid ni, dia pun percaya macam tu juga dengan orang kata. Dengan orang kata, kita ni banyak buat salah, hujan tak turun. Dewa marah, dewa murka. Kalau di Indonesia memang kuat. Dia kuat percayaan tu. Kuat kepercayaan dewa-dewa. Jadi mana tak dengar langsung ayat Allah ni. Bila tak dengar ayat Allah, dia tak tahu tak sebenar ni. Dewa tu ada kuasa apa, dan dewa tu daripada siapa, dan Tuhan ke dewa tu. Dewa-dewa tu satu anggapan saja. Satu benda yang kita kata, benda yang diada-adakan. Diada-adakan. Asal usul daripada jin syaitan tadi. Sana jin ni kalau kita kenal jin, alam jin yang macam-macam. Jin macam-macam, jin gua, jin laut, jin bukit, jin dia ada macam jin kubur, jin apa ni, semua ni ada jin-jin belakang. Jin ni yang mau jahat, yang untuk nak mengusik, nak menakut-nakutkan manusia. Jadi kalau kita tak belajar bab ni, kita tak kenal. Kadang-kadang orang bergantung dengan jin, minta tolong jin. Ni Allah beritahu kat kita. Ada orang minta tolong jin. Dia kata jin, hantu raya ke, hantu pupung, hantu macam-macam hantu. Sebut hantu bahasa Melayu lah, bahasa Arab kata jin tu lah. Kita bila jin sebut lain, hantu lain. Padahal sama aja, panggilan saja. Jadi benda-benda lagu ni kita nak hindarkan dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab tu bila kita faham kalimah la ilaha illallah, sebut saja la ilaha illallah, jin lari. Tapi kalau tak faham la ilaha illallah, sebut 100 kali pun tak ada apa. Orang Cina dia baca juga la ilaha illallah, tapi tak ada apa pun. Sebab apa? Ini dia tak faham apa pun, tak sangkut apa dengan dia. Orang Siam ke orang Melayu kita pun kan tak belajar tauhid, tak tahu terima tauhid. Apa dia tauhid itu?
mengesahkan Allah macam mana, tidak mensyirikkan Allah macam mana. Bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali, hadiah orang mati ke apa tu sia-sia belaka. Kerana kita tak faham apa arti sebenar. Lepas itulah kita kena faham, barulah ada maknanya. Dan faham barulah ada nilainya. Kalau tak faham dia tak ada nilai. Hari kita ambil sikit saja ni pun, nilai dia besar mana kita boleh faham. Perintah Allah kepada hamba-hambanya, suruhan Allah pada hamba-hambanya. Pasal apa Allah suruh kita buat lagu ni? Inilah kerja yang patut diberi pada Allah ni. Kita letak pada Allah ni. Allah Maha Kuasa. Mana alam ni semua hak dia. Dia suruh kita semayang. Kita nak tanya pasal apa suruh aku semayang. Jangan soal lah tu. Kenapa? Allah bukan untuk disoal, ditanya. Kita yang kena tanya. Kita yang nak kena tanya. Bukan kita yang kita nak tanya Tuhan pasal apa larang, apa haram, apa ni haram, apa ni halal, apa ni boleh, apa tak boleh. Itu bukan kerja kita. Kerana Allah Maha Kuasa. Kuasa Allah tak siapa boleh atasi. Dan kuasa Allah tak boleh siapa komen. Dan kuasa Allah tak boleh siapa anti. Kenalah kita tunduk, patuh. Inilah baru namanya Islam. Dia pergi Islam ni. Dia ada tauhid ni baru nak pergi ke Islam. Kita selagi tak ada tauhid, Islam tak ada. Islam, pada bila kita buat nama Islam, dia kata khudu' wal inqad. Khudu' mana tunduk, patuh. Inqiyad yang junjung perintah. Bila sebut seorang Muslim, orang yang tunduk, patuh, kata rendah diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan mematuhi segala perintah Allah. Itu nama Islam. Mau jadi Islam. Kalau Islam panggil Islam tapi perintah Allah semayang tak, semayang tak cukup, buat apa buat tak sempurna, bukan dia. Sebelum lagi tak jadi Islam lagi. Islam tak sempurna. Tak boleh kata kafir. Kafir ni dia tinggal terus, dia tak ada, dia tolak terus. Ni dia tak tolak, semayang dia tahu tak wajib, tak apa dia tak buat. Itu maknanya dia tolak. Dia tak tolak Islam, tetapi dia tak sempurna Islam dia. Tak sempurna Islam, tak sempurna agama. Kalau tak sempurna agama, tak tahu apa lah. Tak boleh nak ada nilai lah. Allah tak boleh bagi pahala apa, tak ada pahala apa, buat apa, tak ada pahala. Dan sebab itulah kita nak tanam Islam. Bila kita ada tauhid, asal Allah. Sebab tauhid itulah pasahnya. Kerana apa dia disebut oleh al-imam mujtahid ataupun dikata imam mujaddid. Mujaddid ni pembaharuan. Kita ni dengan Rasulullah dah 1400 tahun lebih dah. Kata 1500 tahun dah. Jauh dah dengan Rasulullah, dengan agama, asas agama sebenar. Bila kita jauh dengan asas agama, artinya kita telah jauh dengan ilmu pengetahuan. Jauh dengan pengetahuan yang sebenar. Sebab itulah kita nak kena didetailkan satu persatu dalam kita nak mencari kebenaran. Sebab tu ada ulama mujaddid, ada ulama mujtahid. Mujtahid ulama yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, bersungguh-sungguh memahami ilmu dan beri faham pada orang lain. Dia nak faham dia pun dia bersungguh-sungguh, dia beri faham ke orang pun dia bersungguh-sungguh dengan mengarang buku, menceritakan, mensyarahkan nusarah ni, terang yang ni, itu sebagai ulama mujtahid. Manakala mujaddid, ulama pembaharuan, mana nak kembali kepada Rasulullah semula. Kalau nak balik Islam ni kepada Rasulullah, mari kita tengok apa Rasulullah buat. Kembalilah kita kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membangunkan Islam di kalangan umat jahiliah yang jahil tentang Islam, tak jahil tentang agama. Orang jahiliah dulu tahu apa? Kerja orang jahiliah, kalau kita tengok kau yang mereka lakukan ni berpuluh-puluh macam perkara yang maksiat. Mereka tidak ada halal haram, apa yang mereka nak buat halal semua. Mereka suka halal semua. Minum arak, berzina, mencuri, mengambil orang, menzalimi, membunuh, kerja perang musuh. Ini kerja orang jahiliah. Mereka tidak kira pahala dosa. Maka oleh kerana itulah, masa itulah Rasulullah dibangkitkan. Ajak mereka ini supaya beribadah pada Allah dengan secara yang boleh katakan apa cara Rasulullah buat. Dipimpin oleh Allah sebagai utusannya. Bagaimana Allah pelihara Rasulullah sampai orang tak boleh bunuh dia, walaupun orang nak bunuh Rasulullah, sebab menghalang hidup mereka. Islam insya-Allah menghalang kesenangan, menghalang kesukaan, menghalang keinginan mereka.
Mereka nak tu tak boleh, nak ni tak boleh. Marah. Mereka ini bunuh Rasulullah, ini bunuh Islam, batu berlaku peperangan. Tapi bagaimana Allah pelihara Rasulullah. Inilah kita nak, supaya kita ni pun jadi orang yang sentiasa memperbaharui diri kita, tak baru orang lain pun. Nak baru kita ni dah lama dah faham Islam macam mana, kita faham Islam betul dah dengan Islam yang diajar oleh Allah dan Rasul ni. Inilah kita nak kembali ni, nak balik pada situlah. Kita mula dengan kitab tauhid, kitab yang mengesahkan Allah, membicarakan memberitahu pada kita, mengajar kita tentang mengesahkan Allah. Bagaimana mengesahkan Allah ni? Mana tidak menyeruti Allah itu dengan suatu. Arti mengesahkan Allah, mana tidak menyeruti Allah dengan suatu. Jadi tetap mengatakan Allah Tuhan sahaja yang kita sembah waktu, kita taat pun yang tu, kita doa pun yang tu, nak minta apa-apa dengan yang tu dah tak ada apa dah. Jangan kita nak minta Tuhan ni, nak minta dengan orang ni, bahawa tak dengan Allah ni, tidak dengan Allah satu-satunya. Tidur kita dengan Allah, mati kita dengan Allah, bangun kita dengan Allah. Sebab tu Rasulullah ajar cara kita ni, kita akan sampai nanti dalam perkara yang ni, yang kita nak kena dekatkan dengan Rasulullah ni. Dekat dengan Rasulullah ni artinya kita amal ajaran yang dibawa olehnya. Ini kasih cinta pada Rasulullah. Bukan kasih cinta Rasulullah tu nak kena puji, puja, sanjung Nabi tu. Kasih pada Rasulullah arti kita ikut ajaran dia, ikut amalan dia, ikut perbuatannya. Daripada perkataan dia, perbuatan dia, dan juga pengakuan dia. 3 daripada kata sunnah qauliyah, fi'liyah dan taqririyah. Rasulullah kata apa, Rasulullah makan baca apa, Rasulullah minum buat macam mana, Rasulullah berjalan mula dengan apa. Semua tu kena kita tahu. Bab semayang, bab ibadah lebih lagi sebab asas. Semayang Rasulullah macam mana, semayang puasa Rasulullah macam mana, itu lebih lagi asas kita. Makan minum pakai apa kita kena ikut dah. Waktu tak ada buka asas, waktu tu dia panggil dia panggil sebagai satu satu budaya. Ada yang panggil budaya. Budaya ni maknanya benda biasa lah. Orang Arab pakai macam ni, kita macam ni, kita ambil berserupa dengan dia, tak sangat. Ambil jadi sakakan dia. Kalau kata orang perempuan pakai zaman Rasulullah tutup di muka, kita pun tutup je lah. Tutup dengan macam mana cara, itu pulang lah. Tak mestinya kena tutup macam mana, sahabat-sahabat macam mana, isteri Rasulullah tutup, macam tu tak lah. Tutup macam mana orang lelaki-lelaki, pakaian lelaki-lelaki, pakaian yang dia buat oleh Rasulullah. Tak mesti kata kena baju-baju Rasulullah, pakaian serupa Rasulullah, tak mesti serupa. Tapi nak sebagai kata, tidaklah menyalahi. Jangan berada silap salah. Tapi dalam bab ibadah tidak. Ibadah kena serupa. Bab semayang kena serupa, rokok, sujud kena serupa, tak boleh berlain. Kerana itu tidak ada siapa yang boleh tunjuk kepada kita. Tak siapa boleh ajak kita daripada Allah, daripada Allah dan Rasul saja. Allah dan Rasul saja boleh ajak kita. Bab ibadah, bab dia saja yang mengetahuinya. Jadi oleh itu, dalam perkara yang macam ni, kita ambil 2 hadis kita pagi ni. Hadis yang kita ada, hadis Mu'ad bin Jabal. Satu daripada hadis yang sangat kita kasihi, kerana dia mengingatkan kita bahawasanya tanggungjawab, kewajipan yang kita nak kena jaga diri kita supaya jangan sekutu Allah itu dengan sesuatu. Allah dah janji tiap-tiap orang yang bertauhid, beribadah padanya, tidak sekutu padanya, dia tak akan seksa orang itu. Dan Allah akan menyeksa, akan azab orang yang menyerutuinya. Orang yang sekutu dengan dia, menyerutui Allah dengan sesuatu, orang tu akan Allah masukkan dia dalam neraka. Tak ada jalan keluar. Katakan berarti mana ayat-ayat yang disebut pada minggu sudah kita ada ayat yang dibaca. Kita baca dulu ayat yang katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, malaikat, untuk beribadah kepada aku. Ini tujuan. Kalau orang tanya apa tujuan Allah jadikan kita makhluk dia ni, tujuannya supaya biar ibadah pada Allah semata-mata. Ibadah ni maksud maka ibadah badaniyah, ibadah ammah, ibadah khasah, tu ibadah. Apa ibadah ammah? Ibadah keseluruhan. Sama ada makan, minum, ibadah, pakaian, ibadah. Kalau kita buat ikut perintah Allah, nama ibadah. Dan ibadah itu kerana Allah. Ibadah ammah, ibadah umumiyah, ibadah apa? Kalau ibadah khasah, ibadah khusus, ibadah perintah yang tidak ada
Nah, arti dan makna yang tidak boleh capai oleh akal. Dia kata tak boleh capai di akal. Pasal apa kita kena sujud? Pasal apa kita kena rokok? Akal tak boleh jawab. Akal tak boleh jawab. Dia kata sebab kita rokok jadi gini, rokok jadi gitu. Tidak. Hanya tunduk dan patuh. Bila kita rokok pasal apa? Pasal perintah Allah. Pasal apa kita kena ambil wudu? Perintah Allah. Itu yang kita boleh jawab. Karena ibadah itu apa yang diperintah oleh Allah. Nah ingat. Ada pun orang buat hikmah, rokok hikmah basuh tangan tu. Itu hikmah bagi mereka nak tahu. Nah, rahsia dalam tu ada rahsia lah. Rahsia ni tak mesti kita mengetahuinya. Kadang-kadang orang mengetahui rahsia ni dia boleh celah, dia boleh mendurhakai. Ya, dia boleh buat ikut suka hati dia. Aku tak nak ni, aku tak nak buat. Kalau basuh tangan kan nak pergi cuci ya, tangan aku cuci dah tak payah basuh. Kalau dia kata tangan cuci dah nak basuh apa? Basuh tangan nak pergi cuci. Kita dah cuci dah, tak payah basuh. Muka kita cuci dah, tak payah basuh. Bukan kerana nak pergi cuci. Kerana perintah Allah. Bila kita semayang, kita nak semayang. Begitu juga rokok, sujud, tunduk semua ni. Kenapa tu? Kerana perintah Allah. Ada orang kata, semayang kerana yakin pada Allah. Saya yakin Allah ada. Tak semayang, tak apalah. Ini dapat orang yang pandai-pandai dah mengetahui rahsia ni. Ini satu kebohongan. Timurlah kau-kau yang buruk. Yang boleh menyesatkan dirinya sendiri. Sebab syaitan duk tunggu. Syaitan duk tunggu kita ni. Kalau kita ada makna dengan makna rahsia-rahsia Allah ni. Benda tak ada rahsia, kita buat rahsia kan. Nak hikmah ni mana rahsia lah. Nak tahu pasal apa kena basuh tangan, pasal apa kena koma mulut, pasal apa kena basuh muka. Kita tahu kata perintah Allah sudah. Kebersihan, kesucian itu kebaikan selepas kita lakukan. Bukan kita lakukan kerana tu, kerana perintah Allah. Kalau lakukan kerana tu, kerana nak bagi bersih, cuci, bakit dia dah beruh gigi semua dah. Nak semayang tak payah beruh gigi dah lah. Bukan lagu tu. Jadi itulah untuk pagi ni saya tak lebih lama. Ya tak apa kuat yang ini. Hak sambung sikit Jadi saya minta Ustaz Abdul Wahab tolong sambung sikit dalam bab ni ataupun Nabi Amanah pun tolong terjemah baik ni. Saya baca tak terjemah apa lah. Saya baca tak makna aja. Dan saya cukuplah tak Wahab sambung 20-30 minit lagi. Nak pada lu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini kita bahas sama ni. Sambung. Alhamdulillah wa binasta'in salatu wassalam wa rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana limpah dan kurnianya kita dapat sambung untuk pengajian kita kali kedua Pada hari ini insya-Allah nak cuba nak baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil atas. Kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita edarkan kertas tu. Kertas tu di antara buku pilihan kita antara buku pilihan kita cerita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku dia ringkas je. Itu nama buku dia Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi zikri hali ashrafil bariyah, karangan Al-Imam bin Abil Izz Al-Hanafi. Imam bin Abi Izz Al-Hanafi dia banyak mengarang kitab. Antara kitab dia Syarah Aqidah At-Tahawiyah yang ada terjemahan dia dalam bahasa Melayu dia, bahasa Jawi dia.
terjemahan bahasa Jawi, iaitu Dr. Abdul Halim Al-Fatani. Buku ni Sirah atau Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ni, dia karang dalam bentuk syair atau pantun Arab untuk mudah anak-anak atau pelajar-pelajar ni nak hafal sirah Nabi ni daripada awal sampai akhir dia. Terjemah tajuk tu mesti. Terjemah tajuk dia Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Urjuzah ni ringkas daripada syair atau majaz, bahar majaz, rajas lah. Dipanggil bahar rajas. Kalau mengaji ilmu arud dia faham lah urjuzah mana apa. Urjuzah ni satu pantun atau syair yang disusun di atas wazan taf'ilah atau wazan fa'ala tu, iaitu mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Dan mengaji ilmu arud. Jadi syair dia susun atas wazan mustaf'ilun. Diulang-ulang lah. Nanti kita akan baca bunyi rentak dia. Kita parti tengoklah rentak dia sama atau tidak. Itu makna Al-Urjuzah. Iaitu syair dalam bentuk bahar rajas. Al-Mi'iyah daripada kata mi'ah, 100. Makna syair ni ada 100 bait, 100 baris. Ratusan, 100 bait. Kalau kita baca bait ni kita faham, kita akan faham sirah Nabi daripada beranak dia sampai wafat dia. Jadi anak-anak dia yang hafal ni, hafal syair ni, dia boleh ingat lah sirah Nabi, sejarah Nabi, dia boleh bayang. Anak Arab lah, kita anak Melayu ni baru nak mula. Saya pun mula mengaji tahun lepas lah. Syekh Bukhari mai bagi mai ajak di masjid apa ni Masjid Alwi Kangat itu, dia ajak saya secara ringkas lah. Bila kita balik mai baca, kita renung, kita baca syarahan dia apa semua, kita akan lebih memahami lagi dan kita akan boleh membayangkan lagi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kehidupan Nabi itu kita boleh kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita boleh tiru sunnah dia, amalan Nabi, kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Al-Urjuzatu Al-Mi'iyah, itu bahar rajas, syair rajas, 1 bait, 1 baris, fi zikri, pada menceritakan, pada menyebutkan hali, keadaan, hal-hal ehwal asyrafil bariyah, semulia-mulia manusia. Apa semulia-mulia manusia? Asyrafil bariyah, semulia-mulia manusia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-imam, iaitu pengarang lah, pengarang syair ni nama dia al-Imam Ali bin Abil Izz Al-Hanafi, yang wafat pada tahun 700 Hijrah lebih lah. Baik, tadi disebut bahar rajas tu, dia punya wazan dia mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Bunyi akan letak dah. Okey, kita ambil bait yang pertama ni, nak baca bagi bunyi sama dengan mustaf'ilun, mustaf'ilun tadi. Jadi baca dia macam mana? Alhamdulillahil qadiril bari, thumma salatuhu alal mukhtari. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Alhamdulillahil qadiril bari.
Baca je. Dia betul bacaan je. Faham, nak terjemah makna. Bacaan je, rentak dia. Nah. Anak Arab dia dia akan hafal yang tu bila tok guru dia ajar. Dia kata Alhamdulillahil qadiril bari summa salatuhu alal mukhtari wa ba'duha kasiratur rasuli manzumatum mujazatul fusuli. Mauliduhu fi ashiril fadili Rabi'inil awwali 'amil fili lakinnamal masyhuru thani ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'i fajrihi wa wafaqal 'ashrina min Naisana wa qablahu hinu abi hihana wa ba'da 'amani wada Fatimah ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Itu cara baca je. No? Letak saja bahar, dia panggil bahar. Bahar rajas. Daripada rajas disebutnya al-urjuzah mi'iyah. Banyakkah ilmu dalam bahasa Arab? Banyak disusun dengan syair atau lah bentuk bahar urjuzah ni lah. Banyak ilmu disusun je ni. Baik ilmu tauhid, ilmu nahu sarah, ilmu tajwid, semua disusun dalam bentuk. Bagi yang nak susun syair lah, atau disebut dengan manzumah. Biasanya disusun dalam bahar mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Kenapa? Untuk nak memudahkan pelajar-pelajar, penuntut-penuntut ilmu ni, dia mudah dia hafal syair tu, dia akan ingat. Dia akan ingat. Ni bagi yang nak belajar lah. Kita ambil makna pula. Baru masuk pada makna. Apa online dah boleh buka balik. Alhamdulillah, biasalah syair ataupun buku-buku karangan dimulai dengan puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Disebut dengan sifat Allah di sini Al-Qadir. Allah yang Maha berkuasa. Dan disebut dengan sifat Al-Bari, Al-Khaliq, Allah yang mencipta. Itu sifat Allah SWT. Lepas puji pada Allah SWT, summa, kemudian salatuhu, salat, salawat dan salam kepada siapa? Alal mukhtari, ke atas Nabi Muhammad SAW yang terpilih. Al-Mukhtari, yang terpilih. Yang terpilih. Wa ba'du, biasalah khutbah. Ini uslub khutbah lah, gaya khutbah. Biasa dia mula dengan Alhamdulillah apa semua tu, selawat dan salam pada Nabi. And then dia tutup mukaddimah tu dengan wa ba'du, dan seterusnya. Dan seterusnya. Siapa orang yang mulai kata wa ba'du ni? Iaitu penyair yang nama Qus, di zaman jahiliah dulu. Qus bin Rabi'ah. Dia di antara orang yang dia karang syair dia karang khutbah dia. Lepas dia puji Allah, dia sebut dengan wa ba'du, dan seterusnya apa yang nak disampaikan. Haka ni dipanggil isim fi'il amar. Haka mana khuz anta, ambillah engkau. Ambillah. Tadi kertas kita bagi kan, ambillah kertas tu.
haka, ambillah. Silakan. Macam itulah, haka. Siratul Rasuli, sirah Nabi. Perjalanan atau kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manzumatun, yang disusun dalam bentuk syair. Manzumah. Manzumah daripada kata nuzum lah, nazmu ni susunan lah. Susunan syair tu dia panggil manzumah. Mujazatu, mujaz ni ringkas. Ringkas. Bukan panjang-panjang. Kalau panjang kena baca buku ni. Atau banyak lagi buku-buku. Atau buku kita ambil ni Ar-Rahiq Al-Makhtum. Rahiqul Makhtum. Karangan kepada Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Banyaklah kitab-kitab sirah Nabi ni. Kalau kitab lama-lama dulu, Sirah Ibn Hisham dan sebagainya. Banyak. Baik, itu tentang kitab yang disusun ni, Urjuzah Mi'iyah ni, pantun 100 baris ni. Disusun secara ringkas, mujatu al-fusuli. Fasal-fasal lah. Fasal-fasal. Ada bab-bab dia. Bab ni bermula pada kelahiran Nabi, hijrah Nabi SAW, peperangan Nabi, fasal-fasal. Bermula dengan mauliduhu, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dilahirkan? Nabi dilahirkan fi ashiri, pada tanggal 10 al-fadili, lebih 10 lebih bawah. Ulama khilaf tentang kelahiran Nabi SAW. Ulama sirah khilaf. Yang masyhurnya 10 lebih ni 12 lah. Tanggal 12 Rabiul Awal, Rabi'inil Awwali. Bagi apa ni bulan, sebut bulan Rabi'in al-awwal. Baca jana tu. Kena baca nun kecil di situ. Tanwin berjumpa alif lam. Baca dah Rabi'inil Awwali. Rabi'inil mustaf'ilun. Awwali'a mustaf'ilun. Bil fi'li mustaf'ilun. Bulan Rabi'il Awal, itu yang masyhur. Tapi Syekh Mubarak Furi ni menurut kajian dia kaji menurut ilmu falak, daripada tarikh law ni sampai zaman Rasulullah didapati kelahiran Nabi itu pada tanggal 9 Rabiul Awal katanya. 9 Rabiul Awal itu masing-masing lah. Ada yang kata sampai 22 Rabiul Awal. Khilaf antara ahli falak. Lakin namal, tetapi al-masyhuru, yang masyhurnya, yang ramai-ramai pakat tahu tarikh lahir Nabi ni bila, al-masyhuru Sani Ashrihi. Apa makna Sani Ashri? Tanggal 12. Sani Ashrihi, tanggal 12. Ahada Ashar, Sani Ashar, Sali Ashar. Itu cara Arab bilang. Tanggal 12 fi yaumil itsnaini, pada hari Isnin. Itu hari. Sebabnya ada hadis Nabi sendiri sebut kan, sebut dia lahir pada hari Isnin, hijrah pada hari Isnin, apa semua tu kan. Wafat Nabi tak sebut lah. Fi yaumil itsnain tulu'i fajrihi, terbit fajarnya, waktu fajar tu subuh pagi. Rasulullah SAW dilahirkan pada waktu subuh pagi Isnin tanggal 12
Rabiul Awal. Wa wafaqa bersamaan, muwafiq bersamaan bulan Syamsiah. Bila? Berapa hari bulan? Bulan Syamsiah al-ishrina, tanggal 20. 20 tanggal 20 min Naisana. Naisan iaitu April lah. Bulan Naisan ni bulan April. Naisan ni bahasa Greek dulu. Greek dulu dia sebut Kanun Sani, Kanun Awal, Kanun Sani, dia bilang macam tu. Kalau orang putih lah ni, kita tahulah Januari, Februari semua tu. Kalau lama, dia sebut dengan apa ni, Naisan. April tu sama dengan Naisan. Kalau Mei, Ayar. Ada bulan dia. Ada nama Greek dulu ni, nama Yunan dulu. Dia ada nama tak sama. Wa qablahu, dan sebelumnya, sebelum kelahiran Nabi SAW pada tanggal 20 April atau tanggal 12 Rabiul Awal ni, hinu abihi. Hinu atau hainu. Hainu ni maksudnya mautu. Hainu mana? Mautu, mati, wafat, meninggal. Abihi, ayahnya. Sebelum Nabi lahir ni, ayah Nabi SAW meninggal. Makna dia? Apa makna dia? Maksudnya Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Yatim. Hinu abihi, wa qablahu mustaf'ilun. Hinu abihi mustaf'ilun. Hana, mustaf'ilun. Hana tu mautan, wafatan. Hinu abi hana, meninggallah Nabi itu. Hana juga makna waktan, ketika itu. Hana juga zamanan, beberapa masa. Tak apalah, mungkin ayah Nabi meninggal sebelum Nabi lahir. Hana beberapa masa, sebulan, seminggu, sebelum itu. Wa ba'da amaini, wa ba'da amaini ghada Fatimah. Jadi kita tahu Nabi SAW lepas kelahiran dia dalam keadaan yatim, Nabi dijaga, diasuh, dipelihara oleh tok wan dia, datuk dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib jaga Nabi, pelihara Nabi. Orang Arab dulu ni zaman Mekah ni, zaman jahiliah dulu ni, anak-anak yang di keluarga yang berada lah, keluarga yang orang berada ni, biasanya anak-anak dia ni dicari pengasuh atau penyusu. Dia tak jaga sendiri, dia tak bela anak sendiri. Dapat anak je, dicari pengasuh, bawa pergi asuh di kampung-kampung, di badui-badui sana. Sebab dikatakan di Mekah ni cuaca dia terlalu panas, tak sesuai dengan budak-budak bawa anak ni. Tak payah, keselamatan anak tu yang baru lahir ni tak terjamin di Mekah ni. Kepanasan dia tu boleh menyebabkan kematian anak. Jadi anak-anak ni dicari pengasuh daripada luar-luar tu, daripada Taif mana tu, kawasan dia sejuk, cuaca dia lebih rendah berbanding dengan Mekah. Lalu dihantarlah anak ni. Jadi Nabi SAW, kita tahu dalam cerita sirah, Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, daripada Arab Badui Sa'diyah, kabilah Sa'diyah yang duduk di sebelah selatan Taif. Taif kita tahu tempat tanah tinggi, tempat sejuk, selatan pada tu, dia cuaca dia elok lah, kan? Sesuai lah. Duduk dalam keadaan hidup ternak, unta, kambing dan sebagainya.
Wa ba'da amaini, selepas 2 tahun setelah Nabi SAW diberi susu oleh Halimah Sa'diyah selama 2 tahun, ghada, berpagi-pagilah. Lepas 2 tahun, pagi tu Fatimah ni berhenti susu lah. Lepas 2 tahun berhenti susu kan, boleh makan nasi, boleh makan apa dah kan. Fatimah ni berhenti susu, berhenti menyusu. Tak menyusu lah, puas makan susu lah Fatimah ni, mana puas susu. Lepas 2 tahun, setelah 2 tahun dia duduk dengan Halimah. Halimah pun ja'at bihi, dibawalah dengannya, bawalah Nabi SAW tadi ni, murdi'uhu, oleh penyusunya. Dibawalah Halimah, bawa Nabi SAW. Bawa ke mana? Bawa balik lah ke Mekah. Duduk di Bani Sa'diyah no? Di Bani Sa'di, di Badui sana. Bawa balik selepas 2 tahun, balik serah kat mak dia lah, Aminah binti Wahab kan. Salimah, dalam keadaan selama anak tu sihat kan, cukup 2 tahun, puas minum susu dan sebagainya kan. Siapa yang bawa mai ni? Halimatun, Halimah namanya, mak susu Nabi namanya Halimah kan. Bawa mai kat siapa? Bawa balik Nabi ni kepada li ummihi, kepada ibunya, iaitu Aminah, Aminah binti Wahbin. Lepas wak mai kat jumpa mak Nabi SAW, duduklah sementara kan, berbincang gitu ni, macam mana nak sambung susu ke, nak sambung pengasuhan ke lepas 2 tahun ni. Aminah nak jaga sendiri ke macam mana, atau nak bagi kami asuh, terus mengasuh, terus memelihara Nabi SAW. Bincanglah di situ. Keputusannya Nabi SAW disambung balik, disuruh duduk dengan Halimah sampai masa seterusnya lah kan. Suruh pergi duduk dengan Halimah balik. Wa'adat bihi, dan kembalilah Halimah ni bawa balik Nabi SAW ke kampung Bani Sa'di. Balik duduk di kampung, duduk di Badui, lagipun duduk di Badui ni, banyak benda lah Nabi SAW boleh pengalaman kehidupan, terutama bahasa orang Badui ni, bahasa Arab yang cukup baiklah, bahasa yang masih terpelihara, bahasa orang kata politi, bahasa Arab tu terjaga di kalangan. Dia tak bercampur, dia tak macam orang bandar. Orang bandar ni dia main orang macam-macam, orang luar main, jadi dia bercampur bahasa tu. Jadi duduk di kampung ni, bahasa dia tu politi, bahasa dia elok, bahasa baku asli, Arab, bahasa Arab ni asli, sesuai bila Quran nak turun kat Nabi tu mudah faham, mudah faham ayat-ayat Quran tu kan. Wa'adat bihi li ahliha, Aminah pun bawa balik kerana dah bincang dengan keluarga Nabi tu ni, dia minta bawa balik, kama aradat, seperti mana yang dia kehendaki. Mak dia hendak balik, maka Nabi dibawa balik ke kampung Sa'di, diasuhlah di sana sampailah masa seketikanya. InsyaAllah sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung balik jika diizin Allah. Kita akan bacalah sirah Nabi dalam bentuk buku ringkas. Di samping itu kita bawalah buku-buku lain tu untuk memberi ulasan yang lebih lagi pada sirah Nabi.
Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah menjadi salam anda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallah. Barakallah.